Kak, tadi saya rasa macam nak demam tau. Saya risau agaknya baring je kerjanya. Memang. Sebab tu nak ajak keluar tak nak. Ustaz kena keluar ambil udara. Dalam ni ada je udara. Siap berasap lagi dapur. Allah kau balik. Dapur. Okey, tukang baca soalan. Tukang baca soalan. Okey, tukang baca soalan. Perempuan seorang, cepat. Kalau nak, saya nak. Kata saya nak. Tukang baca soalan. Ada ke? Berapa orang share view? Tukang baca soalan. Kata saya nak. Perempuan dulu, perempuan dulu. Perempuan dulu, aku malah nak buang masa dah. Tengok kan dia. Perempuan. Dia tengok bawa balik kan? Perempuan dulu. Tengok kak. Siapa? Ustaz Zainal. Dia dah gemuk balik. Dia naik balik lah. Kan. Tapi akak kata dia punya diet tak teratur Dia ke? sejak PKP dia hentam aja. Kan. Dia balas dendam. Dah diet dah sungguh-sungguh badan dah okey. Jangan sebab tu makan ni kita jangan kau terlalu diet sangat jadi. Betul lah. Saya pun malah nak apa diet. Bukanlah malah nak diet, je sekawal lah. Tu saya setuju. Diet dengan cara kita kawal pemakanan, kita jangan makan. Ni akak ni air manis tadi akak buat. Saya geram betul tak? Ustaz, kalau pagi kadang-kadang Ustaz nak kan, pagi tak ada masalah kita minum air manis. Dengan syarat kita bergerak. Ustaz masalah minum air manis, betul Ustaz tidur. Bergerak. Dia bergerak. Ada masalah kan tenaga tu. Okey, mana perempuan? Copeklah perempuan ni. Aku geram pula, apa masalah? Saya nak. Noshima. Okey. Minta siapa yang isteri orang minta izin suami Siapa bini orang minta izin suami kan tak pasal aku kena tuduh. Line Cik Man okey tak? Jangan tunjuk kipas ya. Jangan tunjuk kipas. Alamak, diorang ni dah kenapa aku nyampah betul lah tunjuk-tunjuk kipas ni. Dah kipas yang nak live dengan Ustaz, layan je lah kipas tu. Apa nak kau? Left. Sila left. Left sekarang. Janganlah apa ni. Janganlah buang masa saya. Kau buka left lepas tu nak tunjuk kipas pun jadahnya. Dia tengah pakai tudung. Dia tak beritahu pun. Aku tak gemas nak buang masa aku. Okey, perempuan. Kata saya nak tak naklah tunjuk kipas. Aku tak sukalah. Buang masa lah. Perempuan dulu. Tengok, abang perasan tak? Dia masak ni dia bau api. Yes, saya nak cakap saya kenapa agak hangit sangat kan bihun tu. Dia bau api sebab tu kita dapur tu tak bagus. Tukar balik yang lama. Tapi tak tahulah aku ni main biasa saja. Dia bau api, bau asap. Betul. Biarlah lambat bang, asalkan selamat ya bang. Tukar balik dapur minta maaf abang, bukan tak menghargai apa yang abang beli. Akak tak hargai, ya Allah, suami sendiri tak baik macam tu. Saya tak tahu pula bang ceritanya. Ya Allah. Ustaz dengar tak ayat saya? Apa dia? Saya bukan tidak menghargai apa yang abang beli. Tapi saya perlukan kualiti. Faham? Tak apalah, pakai je lah kak dapur tu. Tak suka. Tengok saya goreng pisang. Tengok abang dah tak bercakap lagi dah. Tak luar je lah. Abang letak kat luar tak apa. Nanti kalau masak banyak-banyak, kat dapur luar je. Mana perempuannya? Dia tak boleh ni. Perempuan ni kan, besok kalau kau nak visi dengan aku, memang haram aku ambil. Kau tahu tak? Geram aku. Time ni mengada pula Ustaz, kau. perempuan-perempuan masa sekarang ni, dia tengah urus diri, tengah urus rumah. Tak ada, dia kata dia nak, saya nak. Bila saya accept, dia pergi tunjuk kipas. Dah saya cakap. Jadi sini lebih kepada menjaga hati. Okey. Siapa nama ni?
Akil Ustaz, Akil. Akil, kau jangan tunjuk kau punya dahi, aku tak nak. Kau letak kau punya handset satu tempat. Letak kau punya handset satu tempat, tak nak goyang-goyang. Aduh. Mesti Ustaz cantik juga. Ustaz. Kenapa pula? Kak, ni monyet ke tupai kak? Tupai. Kau tak dapat bezakan akak sekolah ke tidak? Bismillah. Apa pula? Sengit pula tu. Sengit. Tak mana, tak ada tempat. Cepat-cepat kau cari. Kau jangan nak banyak alasan. Cepat. Sekejap. Letak. Aku boleh sekejap aja. Kau letaklah cawan berat. Lepas tu kau sandarkan. Aduh, tu pun nak kena ajar. Dah. Ustaz. Dah. Sekejap. Oh. Okey. Ambil cawan besar ke takkanlah tak adalah rumah tu. Dapur. Ini bukan mu. Ya ke tak? Tapi banyak benda di longgang. Tak. Siapa beritahu ni? Mana? Dia orang mana? Mat. Kategori saya nak balik kampung ziarah keluarga tak boleh kan? Muat Tak, apa masalah kau? Rumah kau ada cawan ke tidak? Rumah kau ada cawan ke tidak? Ada gelas ke tidak? Kau letak aja, lepas tu kau sandarkan handset kau kat situ. Gelas tu kau isi air. Gelas tu kau isi air. Okay, dah. Siapa nama kau? Siapa nama kau, dek? Akil. Kau negeri mana? Selangor Ustaz. Ha? Selangor. Kerajaan langit. Okey, kuatkan suara kau dan jangan pandang tempat lain. Kau berinteraksi BC, kau berinteraksi BC. Baca soalan. Okey, baca soalan. Yang pasal Habib Ali tu Ustaz. Apa ni, Kak? Okey. Itulah dia marah orang tu tiba-tiba tuan balas kat dia. Cash. Okey. Cash. Kuatkan suara. Marah lagi orang tu. Yang pasal Habib Ali. Tak. Aku suruh baca soalan netizen. Bukan nak soalan daripada kau. Sekarang ni tugas kau. Baca soalan netizen. Now. Yang mana Ustaz tak nampak pun. Mana soalan dia? Sekejap. Tak ada pun. Mana soalan je Ustaz? Mesti dia belum bangun ni. Sekejap. Soalan je. Soalan. Apa hukum merokok? Kuat sikit. Apa hukum merokok? Merokok hukum ni tak boleh lah. Terus soalan lain. Nyangkul lah Ustaz, jom. Malam lah, Kak. Sekejap. Suruh ambil tanah hukum lukis dan kebun malam. Menyangkul malam. Kak, orang tengah soalan DM janganlah serabut. Saya Okey. dapat. Cepat soalan. Apa hukum lukis kening? Lukis kening untuk tujuan apa? Dia tak ada kening. Kalau tak ada kening bolehlah lukis. Tapi kalau dah ada kening, kemudian dia melukis lagi untuk tunjukkan apa kening dia dah elok. Lepas tu nak tunjuk orang lain, hukumnya haram lah. Kecuali untuk suami dekat dalam rumah. Oh, okey. Lepas tu Terus. pasal Kuat puasa sikit. 6. Akil, boleh tak kau kuatkan suara kau? Jepun. Tak, suara kau dah okey dah tu. Tengok dia pergi goyangkan lagi. Aku sakit hati betul dengan Mamat tunjuk kipas dah sambungkan Ustaz, tadi. bukan pendakwah ni pun sabar. Akak ini tak ada kena-mena. Aku ini cara aku nak berinteraksi dengan netizen. Jangan masuk campur. Dah, cepat. Pasal puasa 6 Ustaz. Okey. Letakkan statik kau punya handset. Jangan tunjuk dahi. Don't show your dahi. Okey. Saiz muka kau. Sini. Show your hidung. Okey. Puasa 6 apa soalan dia?
Dia kata pasal-pasal 6 je. Okey, aku tak tahu. Okey, dah terus. Okey. Maknanya mengarut soalan. Okey, macam mana nak tegur ayah kita kalau dia berjudi tanpa dia terasa? Macam mana? Ulang balik. Macam mana nak tegur ayah kita kalau dia berjudi tanpa buat dia terasa? Tak ada, tegur macam biasa. Dia akan terasa. Ayah, akak boleh tak Ustazah Embun, jangan ganggu saya punya live. Tegur sahaja macam biasa dan manusia akan terasa, itu tandanya dia terima. Okey? Yang kedua, ayah dia bukannya itik untuk tak ada terasa. Kecuali kalau ayah dia kambing, baru tak terasa. Maknanya, walaupun dia tegur sebaik yang mungkin dengan bahasa yang sopan santun, insya-Allah ayah dia boleh terima, dan walaupun ayah dia terasa, dia tak akan menjadi anak yang derhaka. Okey. Kalau kita terjaga pukul 6.30, boleh lagi ke kita buat solat sunat before subuh dan solat fardu subuh? Sebelum subuh maknanya kemudian baru subuh. Itu bagi hak dia yang baru bangun lah, tak ada masalah. Ustaz Zambon ni kenapa? Aduh. Apa hukum edit gambar? Contoh sekarang orang ambil gambar, pokok edit jadi warna biru, pink lah, apalah. Apa bodoh. Orang edit gambar apa? Gambar pokok edit. Contoh pokok warna coklat kan, dia edit warna pink. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Apa hukum tabaruf? Apa tu? Ejaan mana? Tabaruk ada banyak. Oh, tabaruk ni. Berkat ni. Berkat tu memang ada, tapi kadang-kadang orang salah konsep. Keberkatan tu bila kita buat benda yang baik. Bukan maksudnya ada seorang ustaz tu dia minum air, lepas tu kita pun ambil air dia, kita kata air dia ada power lah, boleh jadikan kita itu yang tu syirik lah. Tapi kita minum air ustaz tu sebab nak elakkan membazir. Itu keberkatan dapat pahala tak membazir. Bukan sebab air ustaz tu ada power daripada air orang lain. Okey, terus. Adakah duit yang diperolehi dari YouTube sebagai Apa YouTuber dia? itu halal atau haram? Duit pada YouTube. Ulang balik. Ustaz Zambon kau memekat tadi. Ulang balik. Kalau duit pada YouTube halal atau haram? Kalau Sebagai apa YouTuber. dia? Ulang balik. Adakah duit yang diperolehi dari YouTube sebagai YouTuber halal atau haram? Duit yang diperolehi daripada? YouTuber. Oh, YouTube halal lah. Sama juga macam pekerjaan lain. Tapi tengoklah dia YouTube tu dia buat apa. Dia YouTube tu dia buat apa. Hukum anak luar nikah dengan bapa kandung. Okey, ulama beza pendapat. Kalau lelaki tu sempat berkahwin dan sempat dia 6 bulan dalam perkahwinan bapa zina dia dengan mak yang melahirkan dia tu dalam tempoh perkahwinan dia orang, maka itu sudah menjadi bapa kandung dia. Dia boleh salam sama macam bapa kandung tu, memang bapa biologi jadi bapa kandung dia. Okey, lepas tu ada soalan lagi. Kalau kita dengar azan, kita jawab kan? Tapi kalau dengar azan lagi dekat duduk masa 2 kali azan lah. Kena jawab Tak dulu. apa, dah sekali-sekali azan tu cukup lah. Al-mashghul la yushghal. Maksudnya hak kita sekali azan kita jawab. Tapi kalau nak jawab banyak kali lagi bagus kan. Azan serentak kan. So tak tipu lah masalah tu. Azan serentak aja. Lepas tu, Ustaz, adakah Lati challenge sahajanya haram atau lagu Lati dia pun haram juga untuk didengar? Lati challenge ni aku tak nak komen. Itu lain kali. Skip soalan. Okey. Kalau seorang bos meninggal dan belum sempat bayar gaji pekerja, so waris dia wajib tak selesaikan gaji pekerja semati? Yes, seorang bos wajib. Kalau bos meninggal, Itulah soalan dia. Bos meninggal lah. bos meninggal itu di luar kemampuan dia lah. Maksudnya orang-orang pengurusan syarikat di bawah bos tu akan menyelenggarakan. Sebab meninggal ni benda yang tak dijangka kan. Lepas tu, bila Cik Man nak kahwin? Dia tanya, bila Cik Man nak kahwin? Skip soalan. Okey, lepas tu, kalau orang Islam ada tatu tapi dia dah taubat, perlu ke dia buang tatu tu? Boleh ke jadi imam dan nikahkan anak? Tak apa, apa dia cakap, apa dia? Aku geram betul lah Ustazah pun kau ni. Sekejap. Oh, bila hati telah hitam. Okey, apa ni, soalan apa dia? Kalau orang Islam ada tatu, dia dah taubat, perlu ke dia buat tatu? Boleh ke jadi imam dan nikahkan anak? Kalau tatu dia buang tu boleh memudaratkan nyawa dia, tak perlulah. Yang penting dia taubat tu insya-Allah Allah terima dia. Tapi kalau boleh buang dengan cara yang murah, yang tak sakit, better buanglah. Okey, lepas tu kain telekung terselak hingga nampak kaki, adakah solat tu terbatal? Tak batal, cepat-cepat. Apa ni, kalau dia tak sedar tak ada masalah.
Dan kalau dia sedar, cepat-cepat dia tutup balik. Lepas tu hukum post orang mati. Hukum Post pasal orang mati. tak ada masalah, tapi dengan adab lah. Janganlah kau pergi postkan gambar kepala diputus, berdarah-darah, lepas tu postkan gambar orang yang dah meninggal tu tak tutup aurat masa dia hidup dulu, tak payahlah. Tapi tak ada kena-mengena pun dengan orang mati tu. Kita yang post je yang masalah. Okay, saya travel 44 jam, hanya transit 2 negara. Tanpa keluar flight, saya macam mana nak solat Ustaz? Flight journey 30 jam. Dia bawa apa ni? Dia driver apa? Kau terbangnya. Dia travel. Solat lah tempat terbang lah. Okay. Lepas tu Ustaz, betul ke kalau anak luar nikah ni jadi bukan mahram? Jadi bukan mahram? Mahram? Tadi kita dah jawab soalan dia. Okay. Mahram lah kalau bapak tu berkahwin. Ustaz, kalau solat sunat Ishraq tu orang berjemaah kat masjid ke jika atau boleh buat sendiri? Boleh buat sendiri, jemaah pun boleh. Ada sebahagian kata Ishraq ni pun ada sembahyang duha. Hukum lelaki pakai gelang. Gelang pakaian perempuan, bukan pakaian lelaki. Apa hukum bunuh orang untuk mempertahankan diri? Niat nak bunuh tak boleh, niat mempertahankan diri boleh. Kecuali kalau berperang jihad fisabilillah untuk memerangi musuh Allah. Contohnya kita kata macam ni. Ada dua situasi. Perang dengan Israel memang kita boleh bunuh dia. Tapi kalau perompak daripada orang Islam ataupun perompak daripada mana-mana lah, orang Islam ke orang bukan Islam dalam kampung kita, masuk rumah kita, kita tak boleh niat bunuh dia. Kecuali kita mempertahankan harta dan mempertahankan nyawa kita. Bila dia ambil parang, kita mungkin boleh ambil barang-barang lain untuk pukul dia balik supaya dia tak bunuh kita. Tapi dalam pada kita pukul tu, kita tak niat nak bunuh, dia terbunuh. Kes yang tu dibenarkan. Lepas tu sekejap Lepas tu post hutang mati. Akhil, kau angkatkan muka kau tu, jangan kasih kau nampak dahi je. Sekejap. Di dai rambut halal sah tak solat? Rambut halal sah tak solat? Apa dia? Dai? Rambut halal sah tak solat? Rambut halal apa? Memang rambut daripada diri dia. Tak. Kau ni baca macam mana ni? Apa hukum sembahan dalam PUBG yang viral tu? Dah, abaikan. Soalan sudah berjawab semua. Jangan tanya soalan banyak kali. Ustaz, kalau puasa ganti hari Jumaat, kena pergi sambung hari Sabtu juga ke? Okey, sebab dia nak puasa ganti, bukan nak puasa Jumaat. Maka sebahagian ulama mengatakan boleh. Adapun kalau dia nak puasa sunat saja-saja pada hari Jumaat, tak boleh. Dia kena gabungkan dengan puasa Khamis ataupun puasa pada hari Sabtu. Kau dah kenapa? Gempa bumi? Jatuh lah. Tu aku cakap letak satu tempat, ambil kau punya mangkuk dengan cawan yang berat. Macam ni. Semua aku nak mengajar. Kau tengok ya. Contoh aja, contoh. Contoh. Ni, tengok. Kau buat macam ni. Ni, kau tengok tak? Kan senang macam tu. Tu profil tu gambar Ustaz Zambon. Untuk macam tu je. Boleh? Alah kau. Okey, soalan. Apa sekejap, saya terskip tadi. Boleh tak post orang yang tak pakai tudung? Macam mana? Contoh ada orang post pasal tak tutup aurat kan, kita like. Tengok situasi. Kalau kau like tu gambar yang dia memang lanjang ke seksi ke, dengan tujuan kau suka, tu tak boleh. Tapi kalau kau like tu bukan nak like sebab seksi tu, tapi kebetulan dia tu ambil gambar dengan orang-orang yang lain dalam keadaan yang sopan, yang bertudung, dan dia pula tak pakai tudung. Itu situasi lain. Lepas tu apa hukum warna rambut? Ya Allah, letih dah malam tadi Cik Mahathir. Boleh. Secara ringkasnya boleh. Dengan syarat niat dia dengan tujuan yang Itu baik. nak buat sarapan. Ada ni gurung pisang ada ni. Rakaman doa yang dimainkan, contohnya dimainkan di pejabat, boleh tak kita aminkan? Boleh tak kita aminkan? Boleh. Tapi lebih baik kita sendiri doa. Siap-siap je pakai Okay. sini. Macam mana nak bagi kawan sentap sebab lebihkan game dari solat? Kita pelik pun tak jalan Cik Man game macam Tuhan diorang pula. Macam mana nak bagi orang sentap? Kita dakwah ni, tujuan kita bukan nak bagi orang sentap tau. Tapi kita
kita nak menjalankan tanggungjawab. Sama ada dia terasa ataupun tak, dia berubah ataupun tak, tu cerita lain. Kita doa lah. Kita tak boleh bagi hidayah. Kita cuma boleh tunjukkan jalan hidayah sahaja. Okay? Akil. Kau turunkan kau punya kamera tu, Akil. Lagi-lagi. Sampai aku boleh nampak kau punya janggut. Okey dah. Kau bukan orang Sabah ke? Saya belajar kat Sabah dulu. Okey, terus. Lepas tu Kita nak ikut tak? Ustaz, apa hukum pakai baju bercorak haiwan semasa solat? Solat tu sah lah, tapi mengganggu tu makruh lah. Badan ada banyak luka ketika solat darah selalu keluar. Sah ke? Nah, dimaafkan. Cik Man, betul ke tidak kalau gantung gambar yang bernyawa dalam rumah, malaikat tak masuk dalam rumah? Dia macam ni, bab gambar ni ada beberapa situasi. Pertama, melukis gambar dengan tangan sendiri dan berniat untuk menunjukkan yang dia pun boleh buat real macam Allah buat. Okey, itu satu. Dan gambar yang dilukis tu makhluk bernyawa lah, seperti lembu dan juga manusia. Yang kedua, mengukir patung untuk diagungkan. So dua ni antara contoh malaikat tak masuk. Tapi kalau dia ambil gambar manusia melalui kamera and then dia gantung gambar keluarga, yang tu tak termasuk topik. Sebab itu memang ciptaan Allah. Dan dia terhasil daripada pembiasan cahaya, proses kamera teknologi tu. Ataupun dekat rumah dia ada patung permainan kanak-kanak. Gambar untuk baca buku kanak-kanak. Ataupun gambar-gambar yang memang untuk ilmu. Yang tu tak ada masalah. Tu tak termasuk dalam isu malaikat tak masuk tadi. Okay. Terus soalan? Musim PKP, surau dan masjid tutup, hadap jam, tak sempat sampai rumah. Macam mana cara terbaik untuk jaga solat? Boleh jamak ke? Apa dia? Musim PKP. Okey, kalau situasi dia misal kata memang tak ada pilihan, boleh jamak. Boleh jamak. Lagi satu, kalau tak jamak pun, engkau orang pernah nampak tak yang baru-baru ni viral? Banyak kot viral. Orang semayang tengah-tengah highway, orang semayang dekat rumput, orang semayang dekat taman, orang semayang dekat tepi jalan. Tak ada masalah. Sebab tempat semayang bukan di masjid sahaja, di masjid bangunan tu. Walaupun masjid dah tutup, tapi Nabi kata apa? Antara keistimewaan yang diberikan kepada umatku, umat Nabi Muhammad, seluruh permukaan bumi adalah suci untuk dijadikan tempat sembahyang, tempat sujud. Jadi tak ada alasan kalau kau keluar shopping, kemudian tertinggal semayang, kemudian balik ke rumah baru kelang kabut, Zuhur tak semayang, apa semua lewat. Tak ada alasan sebab kau boleh semayang dekat tepi shopping komplek. Dari segi kiblat, kenapa Kak Mbon? Dari segi kiblat, kau boleh, sekarang ni banyak apps. Cari dekat apps kiblat. Kemudian yakin saja. Jadi tak ada alasan untuk tidak semayang. Boleh Lepas tu, semasa saya video call dengan kawan saya terakam aurat dengan tidak sengaja. Apa hukum kalau terjadi begitu? Terakam aurat tu cerita lain lah. Benda-benda yang semua tu tak ada masalah. Terus? Adakah emas lebih 85 gram baru boleh bayar zakat? Kan, emas dia punya nisab dia 80 ke atas. Okay. Terus? Kalau cakap tengok perkara yang kufur dalam hati tapi tak buat dalam perlakuan dan percakapan tu dikira dosa tak? Dapat dosa lah, dosa hati tu. Cepat-cepatlah istighfar. Sebab syirik ni dia boleh jadi antara tiga. Pertama, dalam hati. Kedua, mulut. Ketiga, perbuatan. Kalau dalam hati kau cakap, ya Allah, aku tak percaya kau. Ya Allah, Tuhan aku ada banyak. Dia memang yakin, dia cakap. Dia telah berlaku syirik. So, kena taubat. Okey. Mandi wajib perlu ambil wuduk ke tak? Sunat sahaja. Kalau dia tak ambil wuduk tapi dia mandi wajib tu dah termasuk wuduk. Dengan syarat waktu mandi dia tak menyentuh dia punya kemaluan. Okey. Ustaz, kalau kita nak niat puasa 6 masa bulan Syawal, lepas tu kita baru sempat buat 5 puasa 6. Boleh kita tambah pada bulan yang lain? Tak boleh lah. Dia tak dapatlah fadilat 6 tu, tapi dia dapatlah pahala setakat mana yang dibuat. Tapi fadilat puasa 6 tu dia tak dapatlah. Tak apalah, yang penting dia dapat pahala. Sebab tu janganlah buat lewat-lewat. Buat sekarang ni, sibuk nak pergi open house sana sini buat apa. Ustaz, apa maksud kalau kita mimpi kita mengandung tapi tak kahwin lagi? Alah, tu gangguan-gangguan itu mungkin impian-impian dia nak jadi makmum kau ke Akil kan? Mana aku tahu. Apa yang dia?
Ustaz, Dr. Zaimi Wahabi ke boleh jelas mengenai Wahabi? Wahabi tu apa benda aku tak tahu. Kau tanya dia Tahu. balik apa itu Wahabi. Okey, terus. Apakah hukum mengungkit tapi atas sebab sesuatu, contoh nak ingatkan balik atau sedar? Elakkan mengungkit sebab mengungkit boleh menyakiti hati orang yang kita payung dan belanja. Termasuk ibu bapa juga tak boleh mengungkit apa yang diberikan kepada anak-anak. Sebahagian ulama sebut macam tu. Jadi elakkan mengungkit sebab Quran kata bila mengungkit menghapuskan segala pahala sebagaimana api membakar daun-daun kering. Sia-sia, yarhamukallah, sia-sia mengungkit ini. Tapi kalau mengungkit benda yang contoh mak lah, mak dia macam luahkan dekat anak, tolonglah balik kampung, mak dulu menyusukan kau, mengandungkan kau, kau tak ingat ke mak, yang tu tak apalah, yang tu sebab dia nak bagi kesedaran, kan. Tapi kalau kita kawan dengan kawan ni, tak payahlah kot, kan. Kita ikhlas tu, walaupun dia tu buat palat dengan kita, tapi Allah yang bagi ganjaran kat kita. Kau tahu palat apa? Tahu. Memang bahasa kau lah tu. Okey, terus. Okey. Boleh ke kodok solat yang dah lama ditukar kepada bayar fidyah atau apa-apa je? Tak boleh. Banyak cantik muka kau, senang hidup. Memang kena kodok solat lah. Oh, macam tu orang kaya ialah untung boleh bayar. Lepas tu orang miskin susah, tak boleh bayar, kena kodok. Mana boleh? Okey, macam mana aurat adik perempuan dengan abang ipar? Sama macam orang luar. Sebab abang ipar tu orang luar, bukan keluarga dia. Sebab bila kakak dia mati, dia boleh kahwin dengan abang ipar. Ustaz, kalau kita apa benda ni? Ustaz, abang ipar saya tabligh, dia kata tak elok ustaz untuk hati kalau keluar malam. Betul Tak faham. Ulang balik, abang ipar dia kata apa? Ustaz, abang ipar saya tabligh, dia kata tak elok untuk hati kalau keluar malam. Betul ke? Tak Saya elok faham. untuk hati. Itulah saya tak faham. Yalah, kalau ikutkan, kalau tak ada sebab nak keluar, ada dalam satu hadis Nabi tidak boleh sebenarnya selepas isyak tu kita berbicara yang sia-sia, kan. So sebaiknya tak perlu keluar malam. Maksudnya bukan merupakan seorang Muslim lah yang baik kalau sengaja nak lepak-lepak apa semua tu. Mungkin itu maksud dia lah. Kecuali kalau dia kerja shift malam, yang tu boleh, tidak ada masalah. Sebab waktu siang dia berehat kat rumah. Tapi kalau misal kata dah kerja semua, lepas tu tak ada sebab kukuh nak keluar malam saja, nak merewang sana sini, yang tu mungkin kelihatan boleh menimbulkan fitnah lah. Tapi tak adalah membawa sebagai kepada dosa tu, tak lah. Sebab sekarang ni kan ramai restoran buka malam-malam, orang nak lepak, nak makan apa semua, nak berbual penting ilmu, tak ada masalah kan. Okey, terus. Cik Man, ada tak doa untuk memohon pada Allah supaya membuka hati kawan non-Muslim memeluk Islam? Kalau ada, harap post dekat wall IG. Okey, insyaAllah. Tapi dia boleh boleh doa dalam bahasa Melayu setakat ini dengan cara yang dia faham dan dengan khusyuk, minta betul-betul supaya diberikan kebaikan di dunia dan akhirat kepada semua orang lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Itu secara umum lah. Okey, Ustaz, kalau tengah solat, lepas tu kita melakukan pergerakan lebih 3 kali sebab badan gatal, adakah batal solat? Tak. Kalau ada sebab, tidak. Kalau sengaja macam nampak semayang, tak semayang tu, batal. Tak ada sebab. Tak ada sebab pegang rambut. Macam pegang rambut, tak ada sebab. Boleh membatalkan solat. Kan? Orang lelaki kan suka. Budak lelaki netizen kalau busy dengan aku, mesti nak pegang rambut. Apa pegang pun tak tahulah soalan. Saya tak. Cik Man, boleh tak mandulkan kucing? Cuba kau bayang kucing mandulkan kau. Tak, okey, dia isu mandulkan kucing ni, ulama beza pendapat. Ada yang membolehkan untuk mengelakkan kucing tu biar mati. Lepas tu, Ustaz, boleh ke pegang anjing yang basah kalau kita Islam? Boleh, kalau nak menyelamatkan dia dapat pahala. Dapat pahala. Lepas tu kau sertu lah. Kalau kau mazhab Syafi'i, kau sertu. Okey, apa hukum sekiranya polis undercover tu dia dipaksa minum arak, adakah jatuh hukum dosa? Dipaksa minum arak. Kalau polis tu dipaksa minum arak, kalau tak minum mungkin akan menjejaskan nyawa dia. Akan menjejaskan nyawa dia, maka dibolehkan. Ni maknanya darurat sahaja. Dalam darurat, ad-darurah tubihul mahzurat.
Maknanya perkara darurat akan membolehkan perkara yang dilarang. Contohnya kalau kau kelaparan nak mati, kau tak jumpa makanan kecuali babi. Maknanya kau boleh makan sikit untuk mengelakkan kau mati. Itu darurat, bukan sahaja, bukan kalau ada pilihan lain, wajib pilih pilihan lain. So kalau polis tu ada cara lain untuk undercover mengelirukan sindiket tu, maka dia wajib gunakan pilihan yang kedua itu. Tapi kalau waktu dia lepak dengan geng-geng sindiket tu, tiba geng sindiket tu ingat yang polis tu geng dia ataupun member-member baru dia, lepas tu dia tunjuk pistol. Kau minum sekarang. Yang tu memang unexpected, tidak dijangka. Terus? Bagi orang perempuan yang nak puasa 6 pada bulan Syawal, adakah dia perlu ganti puasa bulan Ramadan dulu? Sebaik-baiknya dia perlu ganti puasa. Kalau tak sempat, boleh gabungkan. Sebab tu, mula daripada 2 Syawal tu dah boleh puasa dah. Lepas tu halal ke haram kerja melanggar PKP? Melanggar PKP ni, dia sebenarnya hukum manusia ni beza sikit dengan hukum Allah lah. Jadi kita tak adalah kata melanggar PKP berdosa sama dengan berzina. Kita tak kata macam tu. Tapi ada keterkaitan dengan dosa sebab kita wajib taat kepada pemerintah. Sebab PKP ni dia bergantung kepada maslahat. Pemerintah suruh kita PKP sebab takut berlakunya apa-apa kemudaratan. Tengok-tengok pula kita langgar PKP tapi tak berlaku mudarat kan. So benda-benda tu yang menguap tolong lapahan. So benda-benda yang tu kena diambil kira lah. Kena tengok situasi juga dan tujuan-tujuan yang tertentu. Lepas tu boleh ke takbir raya lepas habis raya? Takbir itu boleh. Bila-bila masa Allahu Akbar 33 kali lepas sembahyang. Tapi takbir raya dalam bentuk hari raya tu kalau mengikut sunnahnya ketika hari raya sajalah. Jadi kalau nak bertakbir selepas hari raya, ikutlah takbir yang sunnah yang Nabi sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selepas sembahyang ada takbirnya. Okey. Ustaz, contoh ada orang AKU, kalau dia nak ambil uduk memang bergantung kepada bantuan orang lain. Tapi masa tu dia duduk seorang, boleh tak dia solat tanpa uduk? Tayamum, dia boleh tayamum. Okey. Kalau dekat kubur boleh sembahyang ke? Sembahyang kat kubur, dah tak ada tempat lain ke dia nak sembahyang? Entahlah. Kalau misal kata dah tak ada tempat lain, dah tak ada tempat lain dia terpaksa sembahyang situ, tapi aku tak dapat bayangkan. Contohnya dia pergi ziarah kubur, lepas tu dia dikepung kat kubur. Jangan keluar daripada kubur. Contohnya kan, kalau kau keluar aku tembak kau. Dia sembahyang je lah kat situ. Aku tak dapat bayangkan. Netizen ni dia tanya logik soalan aja kan. Terus soalan? Cik Man, boleh ke orang yang datang haid baca Al-Quran dengan melihat Al-Quran untuk ajar anak? Boleh. Lepas tu Cik Man akan save tak live ni sebab saya selalu miss Save live tengok keadaan lah, tengok kadang-kadang aku pilih-pilih juga. Kalau okey, terus soalan. Ustaz, okey, saya nak Akil. Engkau ada 3 soalan daripada netizen. Kemudian kita akan end, Ustaz Cik Man akan end bersama Akil. Dan soalan yang pasal Akil tanya peribadi tu nanti Cik Man nak settlekan pasal masalah BC aku tak boleh tu. Aku pelik kenapa tak boleh. Nanti tu di lain masa. Okey, ni 3 soalan saja. Okey. Ustaz, saya nak tanya ni tentang lepas perakhiran pemerintahan Dajjal, apa akan jadi dekat pengikut dia? Lepas pemerintah Dajjal, apa akan jadi dekat pengikut dia? Okey, dia akan ada beberapa fasa. Okey, datang Dajjal, Nabi Isa dengan Imam Mahdi akan bunuh, kemudian pemerintahan Nabi Isa dalam keadaan yang orang kata harmoni selama beberapa tahun, 40 tahun. Kemudian akhirnya akan berlakulah fasa yang lebih besar, iaitu matahari terbit daripada sebelah barat. Ketika matahari terbit daripada sebelah barat, maka tidak akan berguna sebarang amalan. Semayang apa semua tak berguna, taubat tidak diterima, itu sudah nyawa di hujung tanduk, sama sebagaimana orang yang nyawa dia sudah sampai ke kerongkong. Dan ketika itu tidak akan ada orang Islam lagi kecuali orang-orang yang memusuhi Allah dan tidak dilafazkan kalimah Allah. Kemudian akan keluarnya angin sepoi-sepoi bahasa, dukhan. Sebelum itulah dalam jangka masa itu dan akan keluar angin yang akan membunuh secara perlahan umat Islam. Dan yang tinggal nanti hanyalah orang-orang yang memusuhi Allah sahaja, yang tidak menyebut nama Allah, dan akhirnya kiamat akan terjadi, meletus. Okey, terus soalan kedua. Apa hukum percaya atau amal law of attraction untuk positive mindset? Ulang balik. Apa hukum percaya atau amal law of attraction
affirmation untuk positive mindset. Okey, kalau misal kata dia hanya beranggapan benda itu ada hubungan saintifik dan maknanya bukan ada satu kuasa lain yang kontrol benda itu sebagai salah satu usaha dia sebagai manusia, maka hukumnya boleh. Sama macam kita makan Panadol ketika demam. Kemudian demam kita sihat. Kita tak kata yang menyembuhkan adalah Panadol ini. Tak boleh. Kalau kita katakan yang menyembuhkan hakikatnya ialah Allah. Tetapi Panadol ini sebagai usaha saja. Yang tu tak ada masalah. Tapi kalau dia beranggapan ketika dia melaksanakan law of attraction itu, ada kuasa-kuasa lain selain Allah, iaitu daripada dirinya sendiri yang tidak dikontrol oleh Allah, maka itu sudah berlaku syirik. Soalan? Okey. Adakah gaji artis haram sekiranya artis dibayar untuk melakukan sesuatu haram seperti bersentuh di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram? Sebenarnya bukan kerja artis sahaja, tetapi sebarang kerja yang kita diminta untuk melaksanakan perkara yang haram. Contohnya kerja pejabat ataupun kerja sebagai imam masjid tapi ambil duit tabung masjid, maka dekat situ berlakunya ketidakberkatan di dalam pekerjaan tersebut. Jadi jangan kaitkan dengan dunia artis saja. Banyak sebenarnya orang kerja pejabat, punch card lewat, lepas tu balik awal, rehat lebih daripada waktu, kemudian main game dekat dalam pejabat, perempuan jual kain tudung, biskut mazola dekat nak raya, sampaikan tak buat kerja pejabat. Benda-benda macam tu. Jangan kau nak kaitkan dengan satu puak saja. Semua kerja yang halal, kalau berlakunya perkara yang haram dalam kerja yang halal itu, maka gajinya dikhawatiri tidak berkat ataupun makan gaji betul. Okey? Terima kasih kepada Akil. Soalan yang daripada Cik Man. Akil, engkau couple ke tak? Tak ada. Engkau pernah couple tak? Pernah? Okey, terima kasih. Nanti soalan-soalan yang lain tu nanti Cik Man akan kita secara VC. Aku nak tengok dulu VC yang aku nak tengok macam mana konsep. Bukan, aku pelik. Kenapa aku dah tak ada VC lagi? Guys, netizen kejap Akil. Kenapa Cik Man dekat ruangan chat DM simbol untuk video call dah tak ada? Ciplak kot. Ha? Saya Apa kau cakap? tahu lah. Tak ada, Kau tak ada. cakap? Kalau otak sebelum aku blok kau baik kau cakap apa benda? Ciplak. Kenapa dah tak ada simbol VC? Kenapa? Kan dekat dekat DM inbox kan ada nak tekan simbol untuk video call. Aku dah tak ada. Aku dah update. Aku dah pergi dekat Play Store, dah ready update. Aku auto update. Dah update. So tukar handphone kot. Sebelumnya aku baru busy. Aku selalu busy dengan netizen. Aku selalu busy dengan netizen. Dia nak yang special punya. So saya dah bagi nombor WhatsApp. Cik Man boleh WhatsApp. Dia suruh WhatsApp setting VC. Dan benda ini berlaku selepas aku dapat verified yang blue badge. Yang blue badge tu. Dapat blue tick tu. Mungkin sebab saya tak ada yang blue tick tu, saya tak dapat lah. Tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena langsung. Tak ada kena-mengena dengan blue tick tu. Apa Along? Along apa? Along? Oh, tak tahu lah. Okey Akil. Nanti apa-apa nanti info dekat apa dekat DM Alright? Okay. Terima kasih Akil. Salam keluarga. Okay. Korang faham ke tidak ni? Korang faham tak maksud Cik Man? Tak, Cik Man dah update. Dah tengok dekat update, dah update semua dah. Dah check, dah update. Sebab aku auto update. Setting mana? Setting kat mana? Aku tak pernah usik dekat setting. Yelah, nak setting kat mana? Kejap, nanti Cik Man keluar kejap. Cik Man keluar dulu nak tengok apa. Siapa yang ada idea, tolong DM aku sekarang. Pun dah boleh buang mangkuk air.